Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Erdina Hazika binti Muhammad Idris akan melaksanakan tugasan pembentangan kajian kes untuk kursus KUWS 3013. Untuk kajian kes saya telah memilih syarikat Gardenia. Rasanya memang kalau tanya siapa pun tahu tak apa itu syarikat Gardenia, mesti mereka akan jawab tahu. Sebab apa? Syarikat ini adalah sebuah syarikat yang sangat besar dan terutamanya untuk pengeluaran roti. Kalau tengok dalam gambar ni memang banyak sangat produk-produk berkaitan dengan roti. Dan untuk masa kini pun selain roti ada juga produk-produk lain dikeluarkan yang kita akan tengok sebentar lagi. Baiklah, ini ialah gambar ataupun logo muka seorang pengasas bagi syarikat Gardenia ni, ataupun lebih dikenali sebagai Uncle Slocum. Uncle ni adalah seorang pengasas yang datang daripada Amerika Syarikat. Okay, kalau nak tengok muka Uncle ni, kita boleh tengok dekat belakang packaging ataupun bungkusan produk-produk daripada syarikat Gardenia. Baiklah, sekarang kita akan tengok latar belakang perniagaan untuk syarikat Gardenia. Gardenia Bakeries Kuala Lumpur, Sdn Bhd merupakan sebuah syarikat pembuat produk yang terbesar di Malaysia yang dimiliki oleh QAF Ltd dan syarikat bersekutu Padi Beras Nasional Berhad. Jadi pada tahun 1969, International Executive Service Corporation ataupun IESC telah mengajukan salah satu idea bernas untuk membuka satu cabang pengeluaran roti di Malaysia. Okay, bagi merealisasikan cadangan tersebut, Horatio Sai Slocum ataupun Uncle Slocum tadi yang merupakan salah seorang eksekutif bersama ESC telah dihantar ke Malaysia untuk meneruskan ataupun untuk memastikan idea tadi dapat dilaksanakan. Dengan berbekalkan pengalaman selama 35 tahun dalam bidang pembuatan roti dan pastry, Uncle Slocum tadi telah melakukan kerjasama dan kolaborasi bersama dengan Wang Zifat dan Jim Humphries untuk memastikan proses perjalanan perniagaan roti ini berjalan dengan lancar. Jadi roti pertama untuk syarikat Gardenia Bakeries ni telah berjaya diuli buat kali pertamanya dan dikilangkan pengeluarannya pada tahun 1986. Gardenia juga telah berjaya berkembang sehingga kini pun dengan menghasilkan pelbagai jenis produk, pelbagai jenis roti yang berjaya menambah hati rakyat Malaysia. Contohnya seperti roti Twiggies, roti buns dan roti Swingles. Seterusnya, kita akan tengok dari segi pemasaran untuk syarikat Gardenia. Yang pertama, kita tengok penerangan produk. Kalau kita tengok syarikat Gardenia ni, dia menggunakan satu logo yang memang dikenali. Yang mana logo tersebut memang daripada dulu dan sehingga sekarang digunakan. Jadi, bila dia tak tukar-tukar logo, jadi orang akan ingat logo tu sebagai logo Gardenia. Kemudian ada penggunaan slogan. Contohnya, Gardenia sungguh enak dimakan begitu saja. Jadi, bila slogan tu sering dikeluarkan dalam bentuk iklan, jadi tak kira orang ramai, tak kira umur, boleh dengan mudah je ingat slogan tu. Kemudian tarikh luput. Gardenia ni memang akan pastikan setiap roti dia ditulis tarikh luput. Walaupun begitu, tarikh luput tu tidak semestinya kalau tak habis roti kita kena buang. Sebab roti Gardenia ni memang sangat berkualiti. Yang mana 2-3 hari lepas tarikh luput tu pun selagi elok roti tu kita boleh makan. Dan yang akhir sekali untuk perangai produk bagi segi pemasaran ni, roti Gardenia ni, syarikat Gardenia ni memang menyediakan maklumat pemakanan yang lengkap di bahagian belakang untuk panduan kepada orang ramai sebelum membeli. Seterusnya untuk profil pelanggan. Jadi target ataupun sasaran penjualan roti Gardenia ni adalah kepada orang ramai rakyat Malaysia, tak kira yang sedang bekerja ataupun suri rumah, murid ataupun guru, yang mana produk ni mudah dibeli dan mudah didapati. Roti Gardenia ni juga seolah satu produk keperluan harian kerana boleh diambil pada waktu bila-bila masa sahaja. Dan kemudian untuk dari segi strategi pemasaran, pelbagai jenis roti disediakan. Macam tadi saya ada cakap, banyak sangat pelbagai jenis roti yang syarikat Gardenia dikeluarkan. Yang mana contohnya ada berbentuk butterscotch kalau yang suka ada butter, kalau yang suka kismis ada roti yang ada kismis dalam dia. Jadi banyak jenis variasi roti yang syarikat Gardenia disediakan. Kemudian pembungkusan plastik berwarna-warni yang melambangkan jenis roti tersebut juga boleh menarik minat pelanggan. Kemudian harga yang berpatutan juga disediakan, yang mana harganya tidaklah terlalu mahal untuk dibeli oleh rakyat Malaysia. Di sini kita boleh tengoklah jenama-jenama jenis-jenis roti dalam syarikat Gardenia. Contohnya ada jenama Tostem, Swingles, Twiggies, Squid Bites, Fluffy Buns dan Delicia. Jadi penggunaan tulisan untuk jenama jenis-jenis roti ni pun boleh menarik minat dalam pemasaran syarikat Gardenia.
Baiklah, pemasaran seterusnya adalah dari segi strategi barangan, yang mana syarikat Gardenia ni mempunyai beberapa saiz roti, iaitu berbentuk 400 gram, 360 gram, 80 gram dan 50 gram per pack. Jadi pelbagai jenis saiz roti juga merupakan salah satu strategi pemasaran. Sebab apa? Mungkin ada orang yang nak makan untuk sarapan, mungkin dia tak perlukan jumlah roti yang banyak, jadi dia akan beli 50 gram roti saja. Tapi kalau mungkin untuk makanan satu keluarga, mungkin keluarga tu boleh beli saiz roti yang ada 400 gram. Dan akhir sekali dari segi pemasaran, untuk strategi promosi, antara yang digunakan oleh syarikat Gardenia adalah laman web rasmi yang kita boleh tengok. Kemudian YouTube yang mana banyak iklan-iklan yang dikeluarkan. Seterusnya Instagram dan juga Facebook Gardenia sendiri. Dekat situ mereka akan iklankan jika ada pelbagai produk baru, ada peraduan untuk dimenangi oleh pelanggan supaya lebih ramai orang membeli produk daripada Gardenia. Seterusnya dari segi saiz pasaran, kalau ikutkan banyak lagi jenis-jenis roti yang syarikat Gardenia telah keluarkan, tapi saya pilih beberapa saja roti yang mana kat sini kita boleh tengok pelbagai harga yang disediakan. Yang mana harga-harga ni tadi boleh disesuaikan mengikut kemampuan rakyat Malaysia. Yang mana kalau nak murah ada yang berharga RM2, kalau saiz yang lebih besar mungkin harganya lebih mahal RM4.6. Jadi saiz pasaran ni juga merupakan salah satu strategi untuk pemasaran dalam syarikat roti Gardenia. Seterusnya ialah produk terbaru yang dikeluarkan sendiri oleh syarikat Gardenia. Ada 4 produk baru iaitu daripada Maggi Kari, Maggi Goreng dan Maggi Sup. Dan akhir sekali ialah mi mentah. Keempat-empat produk ni diberi jenama ataupun diberi nama sebagai Numi. Saya telah rasa keempat-empat produk ni dan ianya memang sangat sedap dan berkualiti, yang mana mi-nya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian jika kita terendam mi tadi lebih lama, mi tersebut tidak mudah untuk kembang dan tidak ada rasa kapur pun. Yang mungkin macam yang terdapat dalam mi yang berada di pasaran sekarang. Baiklah, selepas ini kita akan tengok antara iklan-iklan yang pernah dikeluarkan untuk syarikat Gardenia ni bagi mempromosikan produk roti dan produk Numi mereka. Ramai yang gemarnya, terasa segar sentiasa, resepi untuk sokong tinggi kualiti Gardenia. Sungguh enak dimakan begitu saja Gardenia. Cobalah rasa, memang ada bezanya Gardenia. Sungguh enak dimakan begitu saja. Sungguh enak dimakan begitu saja. Kau senantiasa ada dikala ku merasa sepi sendiri. Kau hiasi hariku ketika tak ada ku lihat bahagia. Dimanapun, bilapun, dengan siapapun, kaulah yang ku perlukan. Kaulah yang ku perlukan. Kaulah yang ku perlukan. Numi saja untukku. Seterusnya, kita akan tengok berkaitan dengan operasi syarikat Gardenia. Di sini saya telah membuat satu carta alik yang mana aliran yang pertama terdiri daripada menyukat bahan mentah, yang kedua mengadun dan proses pembakaran, yang ketiga pemeriksaan mutu, yang keempat jualan dan yang terakhir ialah keuntungan. Kita akan tengok satu persatu. Bagi menyukat bahan, pengeluaran yang terdiri daripada tanah, modal, buruh dan keusahawanan yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Ini adalah maksud menyukat bahan mentah secara umumnya. Jadi sebagai contoh, kalau roti fiber mill, syarikat Gardenia ni mungkin akan memproses madu, bijirin-bijirin yang telah dipilih untuk menghasilkan roti fiber mill. Kita tahu roti fiber mill adalah roti bijirin. Kemudian langkah kedua ialah mengadun dan proses pembakaran. Proses ini akan menyebabkan nilai barangan yang siap diproses meningkat nilainya daripada sebelum satu produk itu terhasil. Contohnya roti fiber mill tadi tu mungkin akan diadun, kemudian akan dibentukkan dalam bentuk empat segi dan dibakar. Yang mana kat sini pun syarikat Gardenia akan ukur sendiri harga yang mereka akan tetapkan untuk satu paket roti fiber mill ni. Seterusnya adalah dari segi pemeriksaan mutu, yang mana merupakan satu hasil yang diperolehi selepas selesainya proses transformasi tadi, iaitu daripada proses bahan mentah kepada bahan
pembakaran. Kemudian output yang menjadi dihasilkan tadi mestilah mengikuti ciri-ciri yang ditetapkan oleh perniagaan Gardenia dan memenuhi segala kehendak pengguna dan pembeli. Jadi macam produk roti fiber mill tadi akan diukur dan di analisis sendiri oleh KPDN HEP supaya mutu roti fiber mill tadi adalah berada dalam keadaan yang baik. Seterusnya adalah jualan yang merupakan satu aktiviti untuk menurunkan hak milik hasil yang dikeluarkan daripada pengeluar kepada pembeli. Aktiviti ini dilakukan untuk mendapat keuntungan dan memberikan kepuasan antara pengeluar dan pembeli. Jadi contohnya roti fiber mill tadi akan diedarkan kepada kedai-kedai runcit berhampiran ataupun Giant, Lotus untuk dipamerkan dan orang ramai boleh membeli. Akhir sekali ialah keuntungan iaitu lebihan daripada hasil yang diperoleh oleh perniagaan setelah ditolak semua kos yang ditanggung oleh perniagaan dalam aktiviti pengeluaran. Selain itu, keuntungannya mewujudkan matlamat utama perniagaan untuk terus berkembang dalam satu pasaran. Jadi contoh roti fiber mill tadi, bila dah dapat harga contohnya RM4.60, jadi kat mana RM4.60 tu bila habis semua stok dapat tak untung untuk kita kumpul balik dan buat balik roti fiber mill yang baru. Jadi kilang Gardenia ni satu-satunya kilang yang ada di Malaysia iaitu yang sedang beroperasi di Shah Alam. Jadi kilang Gardenia ni bukan semata-mata mengeluarkan roti dan mi saja, tapi ia dibuka juga untuk orang ramai jika nak mengunjung atau melakukan lawatan. Tapi perlu mengikut ketetapan masa bermula daripada hari Isnin hingga hari Jumaat dan bermula daripada 8 pagi hingga 5 petang. Seterusnya dari segi pentadbiran. Kat sini boleh tengok bermula daripada ahli lembaga pengarah, pengurus besar, penolong pengurus. Ini adalah orang-orang utama ataupun ahli-ahli utama dalam operasi syarikat perniagaan Gardenia. Kemudian organisasi ini terbahagi pula pada dua iaitu pentadbiran dan perakaunan. Jadi untuk pentadbiran mungkin ada pengurus pemasaran, pengurus pengangkutan, kemudian untuk perakaunan ada pengurus kandang dan pengurus jentera. Jadi di bawah pengurus-pengurus tadi tu mestilah ada pekerjaan, pemandu lori, yang digunakan untuk membantu kalau pemandu lori untuk menghantar pesanan-pesanan ke kedai runcit, pekerjaan mungkin pekerja-pekerja yang ditugaskan untuk mengira stok-stok yang ada di kilang. Seterusnya dari segi visi dan misi syarikat Gardenia sendiri sudah pastinya untuk memenuhi kehendak pelanggan dan orang ramai dan kemudian memastikan setiap pengeluaran mempunyai keuntungan dan boleh diteruskan dan berkembang ke tahap yang lebih tinggi. Okay, untuk slogan pula yang ni memang saya rasa ramai dah tahu iaitu sungguh enak dimakan begitu saja. Jadi banyak slogan ni digunakan dalam iklan-iklan untuk menarik minat pelanggan ingat dan beli produk daripada syarikat Gardenia ni. Seterusnya kita akan tengok dari segi keuangan. Berikut merupakan antara kos pelaksanaan yang secara kasar yang mungkin terdapat dalam syarikat Gardenia sendiri. Boleh tengok dari segi jenama roti, berat berapa. Berat ni berbeza mengikut jenis-jenis roti tadi. Kemudian dalam setiap pack ada berapa keping roti, kos bahan, kos operasi, kos pemasaran yang syarikat Gardenia gunakan. Kemudian dari segi kos-kos tersebut, dapatlah satu keping roti tadi berapa jumlahnya. Dan kemudian sudah pasti syarikat Gardenia ni akan dapat mengira dengan mudah dari segi untung dan kerugian jika ada yang berlaku dalam syarikat ini. Baiklah, berikut merupakan antara keratan akhbar berkaitan dengan syarikat Gardenia yang mana 10% bekalan Gardenia Malaysia dijangka terjejas susulan bencana banjir. Ini berlaku pada tahun 2022 yang mana ada banjir berlaku di kilang. Terpaksa syarikat kilang tersebut tidak dapat beroperasi dengan baik. Jadi sedikit sebanyak menyebabkan pengeluaran roti di syarikat Gardenia ni terjejas. Dan pada ketika itu sukar untuk dapatkan produk-produk daripada Gardenia ni. Sebab apa? Sebab syarikat ni dah terjejas, kemudian bahan-bahan yang telah mereka tempah apa semua terjejas disebabkan banjir. Kemudian ada juga keratan akhbar berkaitan dengan krisis global antara faktor harga roti Gardenia naik. Yang ini adalah juga berlaku tak lama pun, baru je 28 Ogos 2022 tahun lepas, yang mana roti Gardenia telah naik sebanyak 50 sen bagi setiap roti disebabkan oleh krisis global, yang mana sedikit sebanyak juga memberikan kesan terhadap kilang ni tadi. Sebab apa? Sebab kilang ni tadi akan beli bahan-bahan yang berkualiti. Jadi bila bahan-bahan tu pun dah naik harga, roti Gardenia ni pun, syarikat ni pun terpaksa dinaikkan harga juga. Jadi saya rasa sampai di sini saja pembintangan berkaitan dengan kajian kes untuk syarikat Gardenia. Sekian, terima kasih.